Hai murid, selamat datang dan jangan lupa subscribe. Baik, dalam video ini cikgu akan bincangkan bagaimana kamera tak tentu ataupun indefinite integral di bawah tajuk pengamiran ataupun integrations akan digunakan untuk menentukan ataupun mencari fungsi bagi satu graf apabila fungsi kecerunan ataupun gradient function, dengan lain kata dy dx, okey, bagi graf itu diberikan. So itu adalah tujuan soalan ini kita pilih untuk dibincang. Okey, bagaimana kita akan gunakan kamiran tak tentu ataupun indefinite integral yang dipelajari ke atas dy dx, akhirnya memperolehi fungsi bagi satu graf, iaitu satu fungsi y dalam sebutan x. Okey, berkaitan dengan tajuk ataupun soalan ini, cikgu sudah pun mengeluarkan satu video. Okey, mengapa kita perlukan satu lagi video untuk membincangkan perkara yang sama? Okey. Ya, kita perlukan satu lagi contoh perbincangan sebab bentuk yang terlibat dalam pengkamiran itu adalah berlainan. Dalam video sebelum ini, cikgu pilih bentuk yang diberikan untuk kamiran itu adalah berlainan. Okey, tapi cara penyelesaian adalah tetap sama. So di sini penyelesaian tetap sama, tetapi masalah yang dihadapi oleh murid adalah apabila bentuk yang diberikan untuk kamiran itu ditukar. So masalah bukan cara penyelesaian, tetapi masalah ialah apabila bentuk yang diberikan itu sudah pun ditukar. Sebab itu cikgu pilih lebih daripada satu video untuk menerangkan perkara yang sama. Sebab cikgu pilih dalam dua ini, cikgu pilih berlainan bentuk untuk dibincangkan, dan biasanya bentuk yang kita pilih untuk dibincangkan untuk kamiran adalah bentuk-bentuk yang kerap digunakan dalam peperiksaan. Cikgu akan gunakan yang kerap digunakan dalam peperiksaan supaya murid-murid biasa dengan melakukan kamiran kata bentuk yang diberikan dalam soalan. Okey? Baik. Kita masuk ke bahagian penyelesaian soalan. Sebelum kita selesaikan soalan, pastilah kita kena faham apakah yang diberikan dan apa diminta dicari. Okey, sekarang cikgu bacakan soalan dan cuba kita sama-sama fahamkan apakah yang diberikan dalam soalan itu dan apa yang diminta. Okey, perhatikan di sini ayat bermula daripada diminta find. Okey. So biasanya diberikan akhir sekali diminta find, tapi di sini bermula daripada find. Okey, ataupun mencari. Okey, so find the function. So soalannya ialah untuk mencari satu fungsi of a curve, satu fungsi bagi satu lengkung that passes through point 1/5/2. Okey, maksudnya kita perlu mencari fungsi bagi satu lengkung pada titik 1/5/2. Okey, so sekarang soalannya senang saja, iaitu mencari fungsi, iaitu satu sebutan y dalam sebutan x. Okey, bagaimana kita nak cari? Seterusnya, ayat seterusnya, and as a gradient function. Maksudnya lengkung pada titik, iaitu lengkung yang kita nak tentukan fungsi ataupun functionnya pada titik 1/5/2 mempunyai gradient function ataupun fungsi kecerunan adalah 2x tolak 1 kurungan kuasa 2. Perhatikan bentuk yang kita pilih untuk bincang lakukan integration. Sebab itu cikgu pilih ini sebagai satu lagi contoh, sebab bentuk ini kerap digunakan dalam peperiksaan. Sebab itu. Okey. So sekarang fahamkan kandungan soalan. Okey, cikgu ulang balik soalan. Soalan anda dikendaki mencari ataupun menentukan fungsi bagi satu lengkung pada titik 1/5/2, iaitu x adalah 1, y adalah 5/2, di mana pada titik berkenaan gradient function ataupun fungsi gradient, cikgu ulang balik, fungsi gradient adalah dy dx.
So maksudnya dy dx pada titik itu ialah 3 per dalam kurungan 2x tolak 1 kuasa 2. Okey. So sekarang apa yang kita lakukan? Kita dah faham soalan. Okey, sekarang kalau kita melakukan penyelesaian ke atas soalan ini semestinya ya dy dx. Dy dx ini kita nak jadikan y sebab soalan kata ya daripada gradient function iaitu dy dx kita perlu dapatkan y sebab fungsi bagi satu graf itu bermula daripada y bersamaan. So maksudnya dengan dy dx kita nak hasilkan y. So apabila dy dx kita nak tukar menjadi y semestinya diperkenalkan kamera. Okey, kameran jenis apa yang kita akan lakukan gunakan adalah kameran tak tentu ataupun indefinite integral. So sekarang apa yang kita nak bincangkan ialah bagaimana kita akan gunakan indefinite integral ataupun kameran tak tentu yang dipelajari oleh murid-murid digunakan ke atas gradient functions iaitu dy dx akhirnya memperolehi satu fungsi graf yang bermula daripada y dalam sebutan x. Okey, so kita akan mulakan. So mula-mula cikgu akan berikan sedikit lakaran berkenaan dengan apa yang dikehendaki dalam soalan ini. Ya, cikgu gunakan sedikit ataupun satu lakaran yang simple. Okey, so perhatikan di sini ada satu lengkung pada titik. Okey, titiknya x adalah 1 dan y adalah 5/2. Pada titik ini gradient function. Okey, cikgu dah ulang kali kata fungsi kecerunan adalah dy dx. Fungsi kecerunan ataupun gradient function ialah sama dengan dy over dx. Okey, perhatikan ini, jangan lupa. Okey, perhatikan. So yang ini adalah dy dx. Boleh? Faham ya? Okey, cikgu padamkan yang ini. So maksudnya pada titik ini dy over dx adalah 3 bahagi dengan 2x tolak 1 ya kuasa 2. Boleh? So ini adalah lakaran yang ringkas berkenaan dengan kandungan soalan. Okey, so sekarang apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan gunakan gradient function ini dan memperkenalkan iaitu ya kameran tak tentu ataupun indefinite integral ke atas gradient function ini untuk memperolehi satu function ataupun fungsi bagi lengkuk yang terlibat dalam soalan ini. Okey, dan ya, kalau murid-murid yang sudah pun tengok video 1 berkaitan dengan contoh soalan ini, mungkin murid-murid sudah ada idea bagaimana nak mula dan akhiri contoh ini. Tapi sekiranya ini adalah video pertama anda berkenaan dengan soalan ini, so terpaksa cikgu ulang balik apa yang cikgu terangkan tadi. Okey, so maksudnya sekarang untuk menukarkan dy itu menjadi y. Yang tujuannya ialah dy yang diberikan itu kita nak tukarkan menjadi y, maka kita perlu perkenalkan integrations. Okey, kita mulakan cara penyelesaian. Okey, perhatikan di sini adalah diberikan dy over dx adalah 3 bahagi kurungan 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, sekarang cikgu pindahkan dx. Jadi dy sama dengan 3 kurung bahagi 2x tolak 1 kurungan 2 dx. Boleh? Okey, apa yang kita perlu lakukan sekarang? So sekarang apa yang kita perlu lakukan ialah dy ini perlu jadi y. Sebab mereka perlukan dy itu menjadi y sebab mereka perlukan satu fungsi bagi satu graf. So, fungsi bagi satu graf biasanya bermula daripada sebutan y. Daripada y. So, maksudnya dy ini perlu dijadikan y. Bagaimana dy ini jadi y? Ya, apabila kita perkenalkan integration.
Cikgu, macam mana cikgu dy itu boleh jadi y? Kalau masih dah lupa, cikgu ulang balik. Okey? So perhatikan di sini, okey? Sekiranya kita ada dy. Kita nak kamirkan ini, masih ingat tak bila cikgu terangkan dx? So apabila kita nak kamirkan dx ini nak jadi x, itu dx nak jadi x, kita lakukan kamiran. Dan sebutan yang kita akan gunakan di sini mestilah dalam bentuk sama ada xn ataupun kxn. So sebutan yang kita nak kamir di sini mestilah sama ada dalam bentuk ini ataupun dalam bentuk ini. Faham tak? Maka kalau kita nak jadikan dy jadi y, maka perlu lakukan kamiran. Apabila kita lakukan kamiran, dy ini perlu dalam sebutan ya xn ataupun kxn. So maksudnya sekarang yaitu kamiran 1 dy. So 1 adalah sama dengan di sini dalam sebutan y ya, disebabkan sebutan y, yang ini adalah 1 y kuasa kosong. Okey, kalau di sini dx, cikgu letakkan 1 x kuasa kosong, disebabkan dy, cikgu letakkan 1 y kuasa kosong. So maksud sekarang ini adalah kamiran 1 y kuasa kosong dy. Boleh? So perhatikan di sini ya, selepas kita kamirkan yang ini. Okey, so perhatikan di sini, yang ini adalah kamiran ya 1 y kuasa kosong dy. Boleh? So yang ini adalah selepas kamiran 1 y kosong tambah 1 n tambah 1 kosong tambah 1 n tambah 1 tambah dengan c. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, perhatikan di sini sekarang. Ya, kosong tambah 1 ialah 1. So kita ada 1 y kuasa 1 bahagi dengan 1 tambah c, iaitu y tambah c. Sekarang perhatikan bagaimana dy dx apabila kita lakukan kamiran menjadi y tambah c. Okey? Boleh faham? Okey, sekarang bila murid dah faham, so untuk jadikan dy menjadi y, maka kamiran perlu diberikan. Bagaimana kamiran apabila kamiran diperkenalkan dy itu menjadi y? Cikgu dah terangkan tadi. So apabila cikgu lakukan kamiran ke atas dy, so ianya akan jadi y tambah c. So sekarang kita dah berjaya mengubah dy menjadi y dengan memperkenalkan kamiran. Masih ingat tak syarat matematik? Dalam matematik syaratnya mengatakan jika kita lakukan perubahan, kita boleh lakukan apa jua perubahan, tapi apabila satu perubahan itu dilakukan ke atas satu sebutan, maka yang lain juga turut mengalami perubahan yang sama. So dalam contoh yang kita bincang ini, dalam soalan ini, kita ada satu sebutan di kiri dan satu sebutan di kanan. So kita lakukan perubahan pada sebutan kiri dengan perkenalkan kamiran. Mengapa? Sebab dy kena tukar jadi y. Bila bagaimana dy menjadi y? Dengan kenakan kamiran. So apabila perubahan di sebelah kiri adalah kamiran, maka sebelah kanan pun perlu lakukan kamiran. Bukti? So sekarang perhatikan integration cikgu perkenalkan. Okey, sekarang perhatikan cikgu dah bincangkan perubahan selepas diperkenalkan kamiran ataupun integration. Sekarang cikgu nak bincang sebelah kiri pula. Okey, so masih ingat tak bentuk ini? Masih ingat tak? Iaitu bentuk ax tambah b and dx. Masih ingat tak bentuk ini? Ya murid? Ya, so untuk bentuk ini sebenarnya kalau kita nak lakukan kamiran semestinya menggunakan cara gantian. Ingat kan? So tapi bila kita gunakan cara gantian, dia mengambil masa yang panjang. So untuk singkatkan masa itu, cikgu kata jika perlu, masa itu kita perlu singkatkan jika perlu, maka kita boleh
Ya, selain daripada gunakan cara gantian, ya disebabkan kita nak singkatkan masa, kita gunakan cara mudah. Masih ingat tak? Ya, caranya macam mana? Ya, iaitu salin seperti mana dalam kurungan, ya. Kemudian N tambah 1 bahagi dengan keluarkan coefficient of X, kalau positif, kalau negatif, keluarkan iaitu A. Kemudian daratkan dengan N tambah 1 tambah C. Masih ingat tak? Ini adalah cara mudah, iaitu cara alternatif untuk menjimatkan masa, untuk iaitu cara gantian. So kalau kita gunakan cara gantian, masa panjang. Untuk pendekkan, kita gunakan cara mudah ini. Boleh? Sebab itu cikgu pilih contoh ini, sebab yang jenis ini adalah kerap dalam peperiksaan. So apabila murid-murid ulang perkara yang sama, akan memudahkan, bukan hafal, untuk memahami. So masa peperiksaan, tengok saja bentuk ini dengan pantas, dengan cepat, murid-murid boleh lakukan kamera. Okey, kita teruskan. So sekarang cikgu dah ingatkan balik cara mudah tadi, iaitu alternatif untuk cara penggantian. Boleh? Okey, sekarang perhatikan. So untuk bentuk ini, maka yang dalam kurungan ini, bawah ke atas, sebab kita nak samakan bentuk di sini tadi. Okey, so kita bawa ke atas. So ini jadi kameran 3 2x tolak 1 bawa ke jadi negatif 2 dx. Okey, perhatikan sama seperti tadi. Okey, gunakan yang cara tadi. Okey, so ini adalah sama dengan salin 3 salin kurungan 2x tolak 1. N adalah negatif 2. So negatif 2 tambah 1 N tambah 1 dibahagikan dengan coefficient of X, kalau positif, kalau negatif, di sini ialah positif 2. So positif 2, kemudian N tambah 1, negatif 2 tambah 1 tambah C. Boleh? Okey, so sekarang kita dah gunakan cara mudah, dan lakukan kamiran. Kamiran sudah pun dilakukan di sebelah kanan sekarang. Okey, so kita akan ringkaskan lepas itu dan tengok apa yang kita perlu lakukan. Boleh? Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okey, cikgu padamkan ini. Okey, cikgu salin yang ini pula. Okey, sekarang cikgu padamkan ini. Okey, so sini kita dah dapat Y tambah C sama dengan 3 kurungan 2x tolak 1 negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1 bahagi dengan 2 negatif 1. Okey, tambah C. Okey, boleh? Okey, sekarang kita teruskan. Kita peringkaskan kita nak ringkaskan saja. So cikgu ambil beberapa langkah sebelum kita tengok apakah bentuk ringkasnya. So sekarang perhatikan, ada negatif di sini, cikgu letakkan negatif di hadapan. Okey, so 3 di atas. Sekarang apa yang cikgu lakukan? Yang kurungan 2x tolak 1 kuasa 1 ini cikgu bawa ke bawah. So jadi negatif cikgu letakkannya di tengah. Okey, 3 yang kurungan ini cikgu turunkan. Sekarang perhatikan. So 2 darab, okey, negatif. So 2 di sini. Kemudian cikgu salin 2x tolak 1 menjadi kuasa 1 tambah C. Okey. So sekarang perhatikan Y tambah C. Okey, Y tambah C. Mengapa C? Kan dy tadi, kalau dy itu dikamilkan akan jadi Y tambah C. Apabila X, sebutan X ini dikamilkan, ada satu lagi C. Masih ingat? So C adalah constant. So walaupun setiap sebutan yang kita nak kamil itu ataupun nak buat integration itu mesti ada C, constant. Tapi di akhirnya semua constant ini, constant adalah nombor-nombor. So semua nombor ini kita boleh kumpulkan di satu tempat. Sama ada kita tambah ataupun tolak nombor-nombor ini supaya menjadi satu nombor yang tunggal ataupun satu constant. Faham tak? So sekarang perhatikan cikgu padam yang ini. So akhirnya yang ini akan jadi Y sama dengan negatif 3 bahagi dengan 2 kurungan 2x tolak 1 tambah C. So sekarang perhatikan
Ya, kita berjaya menghasilkan fungsi bagi lengkuk yang terlibat dalam soalan ini. So perhatikan fungsinya kita dah berjaya hasilkan. Tapi dia belum lengkap. Fungsi yang kita dah cari itu dapat itu belum lengkap. Mengapa belum lengkap? Sebab nilai C ini belum diketahui. So sekarang apa yang kita perlu lakukan seterusnya ialah menentukan nilai C. Bagaimana kita nak menentukan nilai C? So apabila ataupun nak menentukan nilai C ini, maka nilai X perlu digantikan dalam bentuk nombor dan Y itu perlu digantikan dalam bentuk nombor. Di mana kita akan dapat X, Y itu? So semestinya lah. Di mana kita sedang lakukan penyelesaian, iaitu pada titik 1/5/2. So di titik inilah kita lakukan pencarian untuk menentukan fungsi graf itu dengan menggunakan gradient function ataupun fungsi kecerunan. Boleh? So kalau begitu, untuk X dan Y yang kita perlukan, nombor-nombor yang diperlukan untuk X dan Y, nilai-nilai yang diperlukan untuk X, Y, kita peroleh daripada koordinat ini. Boleh? So di sini didapati yang ini adalah X, manakala yang ini adalah Y. Sekarang kita gantikan dalam fungsi yang kita dah dapat itu tapi belum lengkap. So Y adalah, kita teruskan. Perhatikan di sini Y adalah 5/2. Sama dengan negatif 3 di atas. 2 X berapa? 1 tolak 1 tambah C. Boleh? Cuba kita ringkaskan di sini. Yang ini adalah 5/2 negatif 3 di atas. 2 darab 1 2 tolak 1 1 darab 2 2. So adalah 3/2 tambah C. Boleh? Sekarang perhatikan, kita nak tentukan nilai C sekarang. Kita nak tentukan nilai C. Kita padam ini. So sekarang C adalah cikgu pindahkan ya. So C adalah pindahkan jadi 5/2 tolak jadi tambah 3/2. Seterusnya perhatikan 5 tambah 3 8/2, ringkaskan kita peroleh 4. So berapa kali nilai C? 4. Boleh? So sekarang perhatikan perhatikan di sini nilai C adalah sama dengan berapa? 4. Boleh? So cikgu dah tunjukkan penyelesaian bagaimana dapatkan C. Kita padam dan kita akhiri apakah bentuk fungsi yang ataupun untuk graf ini. Maka Y adalah negatif 3 bahagi 2 kurungan 2X tolak 1 tambah 4. So ini adalah perhatikan. So ini adalah fungsi bagi lengkuk yang terlibat dalam soalan ini. Boleh? So ini adalah satu lagi contoh untuk murid-murid rujuk. So gunakan semua contoh yang cikgu berikan untuk kameran ataupun pengkameran ataupun untuk integration untuk mempelajari. Sebab biasanya dalam peperiksaan, dua tajuk yang biasa menjadi masalah ialah satu adalah differentiation, satu lagi ialah integration. So ini adalah dua tajuk biasanya bukan jadi favorite untuk ramai murid. Kebanyakan ataupun ramai murid cuba elak soalan melibatkan tajuk ini. Tetapi cikgu dapati tajuk ini mudah, bukan susah. Differentiation dengan integration ini bukannya susah. Tetapi masalahnya ialah ataupun murid-murid tak sanggup nak belajar. Tak sanggup nak belajar. Itu saja. Mereka nak yang mudah saja, sentiasa semua soal tajuk itu mesti mudah, soalan itu mesti mudah. Mana semestinya? Tak ada kan? So asas itu penting. So sebab itu cikgu mengeluarkan banyak
video berkaitan dengan differentiation. Okey, dalam channel cikgu ada banyak yang berkaitan dengan differentiation dan juga integration. Sebab dua tajuk ini adalah tajuk menjadi bukan favorite untuk murid-murid. So cikgu cuba bantu daripada pengalaman pengajaran cikgu bagaimana boleh membantu memastikan murid-murid bahawa yang dua tajuk ini ialah tajuk yang mudah. Okey, so bukan promosi bukan promosi. Okey, sebab cikgu nak bantu murid-murid. So sekarang perhatikan di sini. So ada banyak video berkaitan dengan differentiation, juga berkaitan dengan integrations. So gunakan video-video ini untuk membuat persiapan supaya dua tajuk ini tidak menjadi masalah apabila menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan nanti. So cikgu pilih satu lagi soalan berkaitan dengan kamiran tak tentu ataupun indefinite integrations, di mana yang kita belajar itu iaitu kamiran tak tentu ataupun indefinite integration itu digunakan dalam masalah iaitu untuk menentukan fungsi bagi satu graf ataupun satu lengkung pada satu titik apabila gradient function ataupun fungsi kecerunan pada titik berkenaan untuk graf itu diberikan. Okey, so cikgu harap apa yang cikgu bincangkan dalam video ini berkaitan dengan penyelesaian soalan. Okey, so seperti biasa berikan thumbs up bagi cikgu, like Okey, so di ruang komen, letakkan komen anda mengapa video ini boleh bantu murid-murid untuk membuat persediaan berkenaan dengan tajuk integration Okey, so seperti biasa. Satu lagi sebelum pastikan tekan bell button itu, butang loceng itu untuk mendapatkan notifikasi daripada YouTube yang berkaitan dengan video-video cikgu. Dan akhir sekali, yes, bye. Okey, kita akan jumpa di satu video lagi. Okey, terima kasih.